Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca Al-Fatihah untuk majlis kita yang pada hari ini dan juga bacaannya staff yang bekerjanya kita yang pada hari ini. Kita dan juga keluarga, pasangan, anak-anak, cucu kita, jiran tetangga kita, baik yang dalam negeri maupun di sekolahan negara kita, sahabat baik kita, alim ulama kita dan juga seluruh keluarga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan, kesehatan dan sentiasa Allah berikan petunjuk serta rahmatnya serta taufik serta hidayahnya ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridai. Dan sentiasa Allah berikan hikmah dan kebijaksanaan dalam kita menghadapi segala perkara cabaran dan juga cobaan dalam hidup. Wa'alana kusalihah al-fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita masih lagi dalam bab bermacam-macam hadis yang tak ada tajuk yang tertentu kat sini. Tapi kita mula dengan pembacaan hadis kita dalam bab ni dalam perkara Dajjal kan. Kita kemarin berhenti dekat muka surat 1675 hadis ke-14. Okey. Jadi wa'anhu iaitu daripada Abu Hurairah juga. Yang minggu lalu kita dah sebutlah bila ada pohon yang kita cakap di sini pohon Yahudi dan disebut Rafat. Okey, pohon ni saja yang dapat membantu waktu tersebut pada kaum Yahudi apabila mereka bersembunyi. Okey. Kemudian daripada hadis itu kepada hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadi la tamurru dunya hatta yamurra ar-rajulu bil qabri fayatamarrahu alaihi fayaqulu ya laitani makana sahibi hadzal qabri wa laysa bihi ma bihi illa bala muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, dunia ini tidak akan lenyap, yakni timbul hari kiamat sehingga seorang lelaki berjalan melalui makam, lalu ia mondar-mandir di situ, kemudian berkata, aduhai diriku, alangkah baiknya kalau saya yang menempati kubur ini. Dia mengharap sedemikian itu bukan kerana tertekan oleh urusan agamanya. Tidak ada lain yang menyebabkan ia berkata demikian kecuali kerana adanya bencana duniawiah yang menimpa dirinya. Jadi sebut kat sini, kalau kita nak tahu apa tu hari kiamat tu nak dekat datang ke tidak, adalah apabila kita kat sini disebut, Nabi sebutlah demi zat yang jiwaku di dalam genggaman kekuasaannya. Maksud dia ni macam satu benda yang satu sumpah, bukan sumpah yang tak bagus, tapi satu sumpah dengan demi zat Allah tu yang segala-galanya berada di kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi suka sebut macam ini, wallazi nafsi biyadi. Nabi dalam hadis banyak disebut cara macam ini. Demi zat yang jiwaku berada di genggaman kekuasaannya. Maknanya semua benda berlaku dengan kekuasaan Allah. Tak ada urusan kita juga dalam situ kan. Dia cakap dunia ini tidak akan lenyap, iaitu yakni timbul hari kiamat sehingga seorang lelaki berjalan melalui makam. Maknanya orang lelaki itu berada di kuburan dan dia cakap dia orang mandi kat situ. Okay? Kemudian dia cakap apa? Aduhai diriku, alangkah baiknya kalau saya menempati kubur ini. Kalau boleh dia nak matilah. Pasal dia tu pada nak dekat hari kiamat tu, hidup kita terasa sangat-sangat susah. Nak amalkan Islam pun susah sekali. Jadi kalau lah dalam masa kita sekarang ni, masa orang kalau pergi kubur, tak nak masuk kubur tu masa belum kiamat lagi lah, belum nak dekat lagi. Bila nak dekat kiamat tu orang jalan tepi kubur pun orang bilang, baik nasib orang yang dalam kubur tu. Kalau boleh aku nak masuk kat situ.
Kalau aku dekat tempat ni kan bagus. Akan berat sangat, tak boleh tahan. Tak mana-mana nak pergi tu banyak sangat masalah. Cabaran, cubaan, kita nak buat sesuatu sana situ orang tutup. Itulah susahnya bila-bila nak dekat akhir kiamat nak datang. So kalau ada orang jalan tepi kubur cakap macam itu, bermakna nak dekat lah kiamat tu lagi nak dekat. Bermakna fitnah, malapetaka, kesusahan, penderitaan, nak pegang agama itu sendiri sangat-sangat berat satu tu. Kadang bila pada akhir nak kiamat ni, orang nak genggam agama tu seperti menggenggam bara api. Susah genggam bara api. Baik. Nak jaga agama ni. Sekarang dah tegak baik dah. Susah. Saya takut sekarang ni. Masalahnya anak-anak cucu kita ni dia terlepas kat luar kita ni. Tengok macam-macam dekat YouTube ni. Saya takut ni. Saya takut sekali. Saya bilang dekat saya kelas tu, saya bilang nenek ke, mak ke, ataupun nenek ke yang jaga cucu kat rumah. Cucu balik ke sekolah ke. Tak boleh, nenek asyik nak tidur je. Dan nenek sibuk kan, pagi pergi belajar, malam tahajud. Siang hari nenek pun dah sibuk juga. Mak pun sibuk. Tak boleh. Sekarang kata tak boleh. Anak-anak cucu balik walaupun dah tua macam mana pun sihat, kesihatan. Balik nak kena tanya apa-apa. Boy ke ada problem, ada apa, ada tanya. Budak sekarang umur 14 tahun dah bikin bom. Kan? Apa yang orang buat tu? Orang buat apa? Ada kat mana? Padahal tak baik-baik tu. Tak jahat pun. Tuan jati takut. Kita punya zaman ni zaman fitnah yang banyak sekali. Semalam saya keluar, tak salah pada hari Selasa, saya Facebook tu flashbackkan saya punya artikel 5 tahun lalu. 5 tahun lalu tu, gambar saya tu dekat atas stage tu dengan dua ustaz, Ustaz Jalaluddin dengan Ustaz apa namanya? Ada satu ustaz lah dekat Istiqamah tu. Jadi Ustaz Taufik. Kemudian saya dah ceramah tu, dia ambil gambar kan, kita ambil gambar yang daripada sisi ceramah tu dia dibuat kat sisi. Jadi panggil lah dia punya menteri yang kawasan tu untuk jadi dia sempurna. Jadi dia viralkan kita punya gambar tu. Dia tak ambil saya dengan Ustaz tiga tu, tak ambil kat bawah. Dia ambil banner. Yang buat tu dah kena tangkap lah. Yang lagi daripada 10 bahasa 10 tu dia lah tu. Dia duduk dekat waktu dia buat saya punya dia fitnah yang dia punya gambar tu, dia dekat luar negeri juga kat Singapura. So dia cakap tengok dia bilang orang bangsa lain pun tak boleh ceramah dia. Lama-lama orang kafir pun boleh naik mimbar untuk kasih tempat. Alamak saya kenapa orang ni. Dia orang pandai kan, dia tak orang bodoh. Dia tak orang bodoh. Pandai, tapi tak pandai ke tengok guest of honor tak berceramah. Saya cakap Ahmad sudah mahu kita nampak ni. Kita takut kalau menteri pun nampak statement macam ini, nanti lama-lama orang tak boleh buat ceramah dekat sisi. Orang dah kasi terpakai kan. Kemudian saya cakap awak ni sudah mahu buat fitnah. Tapi ada satu ustaz pun join dia. Ustaz tu join dia, ustaz tu bilang mana ustazah fitnah ni. Saya bilang saya bilang saya nak ketawa pun ada kan. Saya bilang bukan dia yang ceramah, dia ni semua mana. Saya tak tahu kita dia mana dengan penceramah mana. Itu 5 tahun lalu tu. Dia buat waktu tu dia juga luar negeri juga kat Singapura. Lepas tu saya bilang nanti kejap lah, saya nak pergi mengajar dekat Bukit Tanjung. Nanti balik saya jawab awak lagi. Bila balik tu saya bercakap dengan pengurusi yang buat forum ceramah kita tu. Saya bincang dengan dia bilang tak, kita minta dia untuk turunkan statement ni. Sebelum apa-apa jadi, baik dia turunkan. Kita negosiate lah malam tu, minta dia untuk turunkan balik komen dia ni. Akhirnya dia setuju buat. Tapi saya tengok lah macam mana. Kalau anak kita, anak kita terdukung orang-orang macam ini, apa jadi? Orang bukan orang bodoh, kenapa buat macam itu? Tak baik kan? Apa sebab nak buat macam itu? Kenapa? Apa sebab? Saya tak faham sampai sekarang. Apa sebabnya? Kalau kau tak faham benda-benda lain, bukan nak marah benda lain, tuntutlah bertik tak kau marah tentang COVID ke apa,
Itu masing-masing lah kan. Tapi sekarang apa tu kau cakap macam itu? Suami dia kenal kan tu. Kenapa kita buat begitu untuk bangsa kita sendiri, untuk agama kita sendiri, orang kita sendiri? Kenapa kita buat macam itu? Kan? Apa kena-kena kita dengan dia tu? Kena-kena. Kan? Selama minggu tu dia balik Singapura. Lepas dia suka balik Singapura. Itu yang dia kata. Tapi saya takut lah anak-anak kita kalau terbaca benda-benda yang macam ini. Kita nak, pasal mereka tu nak hidup nanti di belakang hari. Susah tak lihat orang nak tahu mana yang betul, mana yang tak. Kebalahan sentiasa berlaku. Kita apa kan disuruh kita bincang, jangan diberadik kan? Bincang baik-baik. Pasal harta jangan sampai nak kena pakai lawyer atau adik-adik ni. Jangan sampai nak kena pakai lawyer, jangan sampai bawa polis. Jangan sampai kau saman satu sama lain. Adik-adik kan? Ini konsider adik-adik dengan juga. Kita sama kita walaupun bukan satu ibu pun kita adik-adik juga. Isu kalau ada isu tu bincanglah adik-adik cara baik. Bincanglah suami isteri cara baik. Janganlah sampai dia sampai tak buat. Tapi itulah susah tau anak-anak kita kalau berhadapan dengan benda macam itu. So kalau anak-anak kita ni dia jalan sebelah kubur dia cakap macam itu, baiklah orang tak ada kubur ni. Kita duduk kat atas dan tersiksa betul lah. Bermakna kiamat tu nak datang lah. Sampai dia tak pernikahan duduk dalam dunia. Okay? Jadi apa dia cakap sini, aduhai diriku alangkah baiknya kalau saya yang menempati kubur. Ia mengharap demikian itu bukan kerana tertekan oleh urusan agamanya. Tidak ada lain dan yang menyebabkan dia berkata demikian kecuali kerana adanya bencana duniawiah yang menimpa diri. Nampak tak? Bencana duniawiah. Bukan pasal agama. Tapi kerana kehidupan yang sangat-sangat susah, tertekan dengan kehidupan dunia. Itu yang menjadi masalah. Bukan tertekan dengan urusan agama tu. Tertekan dengan urusan agama tu maksud dia bukan pasal dia nak kena sembahyang, nak puasa, tertekan lah nak kena solat lima waktu, tertekan lah nak kena puasa. Bukan masalah tu. Masalah tu boleh jadi kita buat kan. Ini masalah cabaran dunia ni yang membuatkan dia balik sangat. Bagaimana orang memandang sampai menyusahkan orang lain, cara hidup dan sebagainya. Kemudian dia cakap sini dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yaqtira al-quratu an jabalin min zahabin yuqtalu alaihi wa yuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un fa yaqulu kullu rajulin minkum la'alli an akuna ana anju wa fi riwayat yusiku an yaqtira al-quratu an kanzin min zahabin faman hadarahu fala ya'khudh min syai'a. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat itu terbuka. Tampak tumpukan gunung emas kerana airnya telah kering yang diperokokkan sehingga terjadi peperangan. Kemudian terbunuhlah dalam perebutan itu dalam setiap 100 tentera ada 99 orang. 100 orang yang berebut tu, tentera tu berebut nakkan yang gunung emas ni tu. Kan? Belum terjadi lah kan. Ni hari kiamat gunung tu jadi sungai Furat tu jadi gunung tumpukan emas. Maknanya penuh. Baru-baru ni saya ada nampak satu video kan. Dekat mana tu? Afrika tu kan. Tapi saya pernah tengok habis video tu. Saya nampak je. Orang kata gunung tu punya emas. Nampak video tu kan. Kakak tengok habis tak? Apa dia kata? Buka. Mau berbeza orang. Ini sampai mati-matian. Sampai membunuh. Kan? Berbeza. Sehingga terjadinya peperangan, terjadi pembunuhan. Sehingga terbunuh dalam perbuatan itu dari setiap 100 tentera ada 99 orang berbunuh. So satu aja tinggal. Maknanya betul-betul punya nak emas punya lah. Bermakna apa waktu itu susah betul. Sampaikan semua baru bergebut antara satu sama lain. Ataupun
kita dibutakan oleh emas tak? Nampak emas apa pun nak kan? Ada emas orang kasih tak nak? Saya tak nak lah buat. Tak ada. Okay? Kemudian apa lagi? Sehingga setiap orang yang mengikuti pertuturan itu berkata, barangkali saja semogalah saya yang selamat. Yang ini termasuk satu dari 100 kali. So tengah berbot-bot tu, so yang akan dapat emas tu satu orang je lah. Semuanya nak fikir supaya dia selamat. Bila dia nak selamat, dia akan settle orang lain kan. So dia pun, maknanya semua akan bertempur kat situ, tak tahu siapa yang selamat. Sampai semua tu cakap dengan diri dia tu, barangkali ataupun semoga dia lah yang keselamat yang dapat satu tu. Yang satu tu yang dapat emas. Maknanya susah nak dapat juga tu. Pasal tu ada 100 orang nak kerja dalam school. Okay. Kemudian dekat sini lagi dalam riwayat lain disebutkan hampir sekali sungai Furat itu terbuka lalu menampakkan simpanan gudang emasmu. Ini dia dalam riwayat yang lain disebutkan hampir sekali sungai Furat itu terbuka lalu menampakkan simpanan gudang emasmu. Maka barang siapa yang hadir di situ janganlah sampai mengambil sesuatu pun dari harta tersebut. Maksudnya dia adalah benda yang akan mengayikan kita, benda yang akan kasih kita tak tentu harap. Nampak emas kan? Jadi kalau dah nampak tu benda, elak jangan masuk dalam pertempuran tadi. Pasal tidak akan dapat tu. Ia adalah satu cabaran fitnah bagi orang-orang yang hidup mati. Itu pasal susah sekali. Kerana apa? Waktu tersebut yang kita dah baca depan kakak ada yang tak datang kan memang yang kita baca kat depan. Kadang-kadang yang namanya air, dia api. Yang namanya api tu air. Macam mana orang nak tahu? Dia semua benda-benda yang mengalihkan melainkan orang yang belajar saja. Okay? Apa-apa pun satunya sifat berpenggapa tak bagus. Sifat yang terlalu tamak tak bagus. Sifat yang tak tenang tak bagus. Ni nampak guna-guna semua orang hebat di situ. Tak ada satu pun yang berlaku tenang tengok apa jadi. Okay? Kadang-kadang kita pernah tengok tak judul-judul yang kita Indonesia tu, yang kadang-kadang orang-orang miskin datang minta makan, orang tak nak kasih cerita-cerita macam wali-wali yang cerita tak kasih minta makan tak kasih kan. Sekali dia kasih dia cakap orang miskin dia kasih sesuatu lah orang kaya. Sekali buka emas. Jadi dia kasih orang miskin ni kerana apa? Dia nak emas tadi lah. Cuma fikir kalau dia dah boleh kasih kita emas tu, kenapa dia minta kita makan kan? Tapi orang yang dibutakan oleh kekayaan dia buta semua. Sekali dia kumpul-kumpul dia ingat emas kan, dia simpan. Satu kali dia buka tu dia batu. Kan? Kerana apa dia kasih bantuan tak ada. Itu semua benda-benda yang memperdayakan kita. Macam mana pada awal dia boleh nampak emas? Kerana sifat inilah dia tak nak bantu sebenarnya. Tapi pasal dia dapat pulangan emas tu, maka dia nak bantu orang kaya, orang miskin tu. Bantu, pasal dia simpan emas tu, tumpuk-tumpuk simpan. Jadi satu masa bila buka tu dia batu-batu. Itu semua benda yang menutup kita punya pandangan zahir itu. Apa pun kabur dengan kekayaan dunia. Sebab itu Nabi bilang kalau siapa yang hadir pada waktu tersebut, ini semua kita diberitahu dengan kepada kita lah. Kalau sungai itu jadi gunung emas, maka jangan berebut-rebut kau di situ. Pasal perlu belajar agama ini supaya jadi panduan bagi kita. Jadi bila waktu kita sebut berlaku, kita jangan ikut arus waktu itu dulu. Tunggu dulu tanah, tengok. Nabi pun tak kasih, itu semua adalah masa nanti patah negara. Nampak macam air, tapi bila datang bukan. Itu semua benda-benda yang mengerikan. Nak tengok siapa ni antara kita yang betul-betul faham agama atau tidak. Kan? Kemudian dari Abu Hurairah lagi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yatrukuna al-madinata ala kulli ma kanat la yarshaha illa al-awaqi. Yuridu awaqi as-siba'i wa tayyib. Wa akhiru man yusalu ra'iyani min Muzainata yuridani al-Madinah yan'iqani
بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية المدائن خر على وجوههما متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang sama meninggalkan Madinah dalam sebaik-baiknya keadaan yang pernah ada, dan tidak ada yang mendiami itu melainkan binatang awafi, yang dimaksudkan dengan binatang awafi yakni burung dari golongan binatang buas serta burung. Adapun manusia yang terakhir sekali dikumpulkan ialah dua orang pengembala dari suku Muzainah. Yang keduanya itu hendak menuju ke Madinah. Keduanya berteriak-teriak dengan mengembalakan diri. Tiba-tiba Madinah ditemukannya penuh binatang buas belaka, sebab penghuninya sudah habis sama sekali. Setelah keduanya sampai dekat Saniyatul Wada', lalu tersumpullah pada muka. Ini gambaran yang akan terjadi. Madinah sudah tak ada penghuni lagi, yang akan menghuninya adalah binatang-binatang buas itu. Yang apa? Yang macam burung, dia cakap burung dari golongan binatang buas. Burung macam macam apa tu? Falcon. Inilah yang macam dia makan bangkai semua kan. Jadi dia bilang orang-orang sama meninggalkan Madinah dalam sebaik-baik keadaan. Bagus-bagus tapi Madinah ditinggalkan. Akan datang Madinah punya muslim, kan? Yang pernah ada di sebaik-baik keadaan yang pernah ada, dan tidak ada yang mendiami Madinah tu melainkan binatang buas serta burung. Yang ini burung dari golongan binatang buas serta burung. Adapun manusia yang terakhir sekali, pasal ni dia kategorikan burung dari golongan binatang buas, maknanya yang makan bangkai itu. Termasuk ini ada ular semua kan, dan juga daripada binatang burung juga. Adapun manusia yang terakhir sekali dikumpulkan ialah dua orang pengembala dari suku Muzainah. Dua suku Muzainah ni, dua orang pengembala, dia nak datang ke Madinah, kan? Datang ke Madinah, kedua-dua berteriak dengan mengembala kambing. Dia teriak kan, mengembala. Orang-orang pengembala tu dia buat macam itu, dah semua. Tiba-tiba dekat Madinah, dia tak temukan siapa-siapa, penghuni tak ada. Yang ada binatang-binatang buas ni. Maka sebab penghuninya sudah habis sama sekali. Setelah keduanya sampai dekat asalnya yang terlunak, lalu tersumpullah pada muka, yang tadi tersumpul kat muka. Bermakna apa tu? Inilah gambaran yang akan berlaku dekat Madinah. Madinah tu memang Dajjal tak boleh masuk. Bukan Madinah tak boleh masuk. Tapi akan datang pada hari kiamat nanti, tanda-tanda dia adalah Madinah tu tidak didiami orang, melainkan binatang-binatang buas saja. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakunu khalifatun min khulafaikum fi akhir zaman yahsul mala wa la ya'uduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang khalifah dan beberapa khalifah yang memerintah engkau semua pada akhir zaman nanti. Dia menyebarkan harta dan sama sekali tidak menghitung berapa banyaknya. Kan? Jadi dia apa tu? Dia lempar-lempar tu lah harta dia. Dan tapi dia tak tahu berapa banyak. Bermakna orang tak fikir lagi harta banyak pun tak tahu berapa. Melimpah-limpah buah harta tersebut. Ni khalifah yang beberapa khalifah yang akan memerintah semua pada akhir zaman nanti. Ini kaya, kan? Kaya. Tapi tak tahu berapa zaman kekayaan dia berapa. Dia tak jadi macam satu perkara penting lah untuk dia nak tahu berapa harta tu. Okay? Kemudian dekat sini lagi, tu semua gambaran-gambaran pada hari kiamat nanti. Ini semua khalifah-khalifah yang terjadi pada akhir zaman nanti. Kemudian daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu rajulun fihi bisadaqah min al-dhahab fala yajidu ahadan ya'khudhuha
Wa yura rajulu al-wahidu yang tabahu al-ma'una imra'atan yaluzna bihi min qillatil rijal wa kasratin nisa. Ini kan satu apa tu? Tanda-tanda. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nescayalah akan datang pada sekalian manusia suatu zaman yang seseorang itu berkeliling dengan membawa harta yang akan disedekahkan berupa emas. Tetapi ia tidak menemukan seseorang pun yang suka mengambil sedekah itu daripada." Macam sekarang orang tengah minta, tak ada orang kasih. Akan datang orang nak kasih, tak ada orang yang nak minta. Tak ada orang. Kenapa tak ada yang terbalik? Kita baca selama ni hadis-hadis akhir zaman semua terbalik. Kan? Very complicated. Terbalik. Urusan tu dia terbalik. Sekarang nak kasih ni berupa emas, tak ada orang nak. Kan? Kemudian dia kata apa? Juga akan datanglah suatu zaman yang di situ seorang lelaki dapat dilihat oleh orang banyak. Dia diikuti oleh 40 orang perempuan yang semua ini menggantungkan nasibnya pada lelaki tersebut. Ini disebabkan kerana sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita. Yang ada hadis tentang akhir zaman, perempuan lagi ramai daripada lelaki. Sampai kan orang nampak orang lelaki, satu orang lelaki kanan, ada 40 perempuan dekat dengan dia. Semuanya nak minta bergantungan dengan dia. Maknanya nak minta tolong daripada orang ni. Nak kasih kebutuhan hidup lah, nafkah dan sebagainya. Maknanya satu lelaki bersama 40 orang perempuan. Kerana apa? Jumlah sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya orang perempuan. Lelaki banyak pergi berjuang, pergi. Sudah akhir zaman ni banyak bukan berlaku kan? Banyaklah kematian berlaku. Okay? Jadi tinggal perempuan banyak, lelaki sikit. Kemudian hadis seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ishtara rajulan min rajulin aqaran fawajada alladhi ishtara aqara fi anqadihi jaratan fiha zahabun faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh zahabat inna mastaraitu minkal ard wa lam ashtari zahab wa qala alladhi lahu al-ard inna ma bi'atuka al-ard wa ma fiha fadhahaka ma ila rajul. Faqala alladhina hadama ilayhi alakuma wala wala aquluhuma li gulam wa qala ahad li jariyah qala ankiha al-gulam al-jariyah wa ankifa ala anfusihima minkum wa tasarrafa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ada seorang lelaki membeli sebidang tanah dari lelaki lain. Kemudian orang yang membeli sebidang tanah tadi menemukan sebuah kandil yang di dalamnya terdapat emas dalam tanah. Ini cerita seorang lelaki dia beli satu bidang tanah daripada lelaki lain. Kemudian bila dia dah beli tanah tersebut, dia nampak ada emas kat situ. Tertanam dekat dia punya apa tu? Dekat dia punya tanah tadi tu. Agaknya dia nak kelolakan kan. Boleh tak jumpa apa tu, satu tempat tu yang terisi dengan emas. Orang yang membeli tanah itu berkata kepada penjualnya, dia cakap pula dengan penjual tu, ambillah emas tu sebab tanah yang saya beli daripada itu adalah, dia beli apa? Dia beli tanah je kan? Orang ni bagus. Dia cakap dengan pemilik tanah tersebut, ambillah emas tu. Aku beli tanah, bukan beli emas. Tetapi orang yang membeli tanah, yang penjual dia berkata, hanya saja yang saya jual kepadamu adalah tanah beserta apa yang ada di dalamnya. Jadi termasuk emas itu pula. Jadi pula cakap, kalau nak jual kau, apa benda yang ada dalam sekali tu punya tak? Kan? Keduanya berselisih lalu meminta hukum kepada seorang lain. Kan itu benda pun nak jadi isu lah kalau kita kan. Orang nak kasih, ambil je lah. Jadi kalau tak nak, dia pun tak nak. So, pergilah minta keputusan. Pergi kepada satu orang lain. Kemudian orang yang dimintai pertimbangan hukum ini berkata, apakah salah seorang dari engkau berdua ini ada mempunyai anak lelaki? Seorang di antara keduanya berkata, saya mempunyai seorang anak lelaki. Yang seorang lagi berkata, saya mempunyai seorang anak perempuan. Orang tadi lalu berkata, kawinkan sajalah anak lelaki dengan anak perempuan itu dan belanjakanlah untuk kepentingan kedua anak itu dari emas ini dan bersedekahlah engkau berdua dengan harta itu.
Jadi kahwinkan anak kau dengan anak dia. Kemudian belanjakanlah untuk kepentingan kedua orang tu dari emas yang kau dapat. Dan bersedekahlah engkau berdua dengan harta itu. Itu satu hukuman yang baik lah. Okay? Jadi dia tak termasuk bab akhir zaman tadi. Pasal ni dah masuk bab yang berbeza-beza. Hadis-hadis yang sedap untuk didengar. Di antaranya adalah ini. Okay? Maknanya satu keputusan yang baik. So orang itu kalau nak buat pengadilan dia boleh ikut konsep macam itu. So kalau dua-dua tak nak, dia ni tak nak, harta tu dia ni pun tak nak, dipulangkan balik. So kau share lah. Separuh kepada anak kau, separuh kepada anak kau yang ni. Jadi kedua-duanya mendapat bahagian masing-masing. Jadi adil lah. Okay? So kalau orang nak buat keputusan, nak buat timbangan, boleh ambil konsep ini. Okay? Kemudian daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'a dhi'bu fadhahaba bihi ibnahuma faqalat li sahibatihima innama dhahaba bibnika wa qalat al-ukhra innama dhahaba bibnika fatahatama ila Daud sallallahu alaihi wasallam faqada bihi al-ukhra faharajat ala Sulaiman bin Daud sallallahu alaihi wasallam fa'akhbaratahu faqala ituni bisikin asukuhu bainahuma faqala yusura la taf'al ghani ma ibnuha faqala bihi al-ukhra mutafaqun alaihi. Ini satu contoh lagi dalam cerita ni tak salah PKP ada buat tak? Cerita-cerita Arabian Night. Ni Arabian Night orang salah ni, tapi sebenarnya dia ada manhuma daripada hadis Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, ada dua orang wanita yang disertai oleh anaknya masing-masing. Lalu datanglah seekor serigala, kemudian serigala ini pergi membawa anak salah seorang dari kedua-duanya. Maknanya satu dah mati lah, kena makan serigala. Yang seorang berkata kepada kawannya, hanya saja serigala tadi pergi dengan membawa anakmu. Sedang yang lain pun berkata hanya saja yang dibawa pergi olehnya tadi adalah anakmu. Anak kau, budak yang masih tinggal ni, anak aku. Dia ni pun cakap anak dia. So yang dibawa oleh serigala tu semua orang tak mengaku tu anak dia. Ya, pastilah anak salah seorang lain yang baik tu, tapi tak mengaku kan. Kenapa? Pasal nakkan anak yang masih hidup lagi. Ya. Kemudian keduanya meminta keputusan hukum kepada Nabi Daud AS. So lalu Nabi Daud memutuskan untuk diberikan kepada yang tertua di antara kedua wanita tadi. Tapi itu tidak betul lah semuanya. Okay? Kemudian keduanya keluar untuk meminta keputusan hukum kepada Nabi Sulaiman bin Daud AS, Nabi Daud punya anak. Lalu keduanya memberitahukan hal ikhwannya. Pasal apa diorang tak setuju? Kenapa yang tua tak dapat? Mana tahu siapa punya anak yang mati tu? Tak tahu pun mana satu. Jadi keputusan oleh Nabi Daud tu tidak disetujui. Maka mintalah keputusan kepada anaknya yang lagi satu. Okay? Kemudian Nabi Sulaiman ni, Sulaiman berkata, bawalah kembali pisau itu agar saya dapat membelahnya untuk dibagikan kepada keduanya. So dia punya teknik apa? Dia punya maksud tu, kalau lah aku bunuh budak ni, kan aku nak bagi dua kan, bagi salah satu. Mesti ibu yang betul-betul yang punya anak ni tak akan redor. Okay? Pasal apa? Tak apalah, aku tak dapat anak aku tu tak apa, tapi jangan bagi dua. Tak apalah, kasih pada yang itu. Dia nakkan siapa yang akan cakap macam itu. So dia nak congkel. So dia buat macam itu. Dia cakap okey, bawa, ambil apa tu? Ambil pisau, aku nak belah budak ni. Bagikan kepada keduanya. Tiba-tiba yang kecil, yang muda, di antara kedua wanita itu berkata, jangan ada kerujukan itu. Semoga Allah memberikan kerahmatan kepada anda. Memang itu adalah anak sahabat ini. Tak apa, kasihlah anak ini. Okay? Tetapi Sulaiman AS lalu memutuskan bahawa anak itu adalah milik yang muda. Pasal yang muda yang bersuara kan, tak apa. Bermakna asalkan hidup sudah anak tu. Jangan sampai disebabkan pergaduhan antara kita ni sampai anak tu mati.
Bila kita tengok ini adalah keputusan dua contoh ni yang ke belakang 20 dengan 20 dengan yang tadi 19, dia menunjukkan hukuman macam mana nak buat hukum. So orang-orang sebagai qadi semua mestilah tahu tentang dua hadis ni. Kalau nak buat keputusan mesti nak kena tahu tentang dua cerita ni sebagai backup, sebagai pengalaman pernah terjadi apabila manusia tu dia boleh tutup segala orang kata saksi-saksi, boleh musnahkan segala bukti-bukti. Tapi sebagai hakim mesti nak kena pandai cara bijaksana dalam nak mencokil rahsia-rahsia tersebut. Jadi itulah jadi kita mana ada kan cerita ni. Dia nak bunuh salah satu lah, dia bunuh budak tu bagi dua. Jadi senang setengah-setengah kan. Pasal dua-dua yang nakkan budak tu tak tahu mana satu. So itu cerita yang pernah kita dengar kan. Bermakna ini kita memang ada sumbernya daripada hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana dalam kehidupan kita nak kena ada hikmah bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Dia tak ada jalan straightforward. Mesti nak kena bincang betul-betul, mesti nak buat analisa, mesti nak duduk sama-sama bermusyawarah. Tak bolehlah kita nak ambil satu keputusan ikut kita punya fikiran saja ataupun kita punya hati, perasaan. Aku rasa ini dah patut aku lantik. Tak boleh main macam itu. Apa kualiti kau nak lantik dia? Pasal dia anak kau, kau nak kasih dia semua harta kau nak kasih pada dia. Tak boleh. Kadang-kadang dia orang dah tahu nama, tak tahulah bapak-bapak ni, mak bapak ni macam mana dia cakap dengan anak dia. Tak tahu. Dia tahu satu orang dia nama, dia ada soalan-soalan datang lah. Saya bilang bapak awak tu baik tak dengan awak? Baik. Sayang dengan saya. Saya selalu jaga dia. Saya pun pernah nampak lah kalau dia dah bapak dia. Tapi bila meninggal tu bapak dia tahu harta dia pada anak perempuan yang pertama. Adik-adik yang lain pun tak tahu. CPM dia tahu nama sendiri. Habis tak? Kan? Habis. Tak tukar ke aku pakcik ni? Tak tahu lah. Dia dah tua kan dia orang atau pakcik ni cakap dengan anak dia jadi plastik kan? Nanti pagi ke kakak dah baru ni bapak dia meninggal 8 tahun. Dia cakap dengan saya tak sedih lah dia bilang kan? Bukan kita nak harta itu, tapi mungkin kadang-kadang orang dia nak duit tersebut, dia nak buat kau untuk bapak dia. Ada orang yang saya tak rasa dia nak untuk diri dia, pasal dia pun orang yang berada juga lah pada jadi kita tengok. Tapi ada kalanya orang nak harta semati untuk dikelolakan, menghidupkan, mensabtkan wakafkan kan harta semati, disiarkan. Tapi tak dapat dah buat mana. Banyak tau harta-harta orang Islam dekat Singapura ni tidak dikelolakan dengan baik. Akhirnya pergi baik rumah Karim tak ada anak, yang anak angkat. Rumah dia duduk rumah sebuah besar, rumah sebuah. Dia tak buat urusan kasih pada anak angkat dia. Rumah tu tak boleh dapat langsung pada anak angkat. Kosong. Tak buat apa-apa. Banyak saya dengar tu datang pada saya. Dia cakap dia buat apa-apa. Pasal aku masih mati tak buat apa-apa. So itu dia berhak ambil sebagai baik rumah kan. Orang bengkak kat sini. Balik kan? Bengkak. Pasal banyak tu itu. Kan? Yang mana yang tinggalkan harta dekat wakaf kat Singapura yang dia punya peruntukan separuh nanti akan Yaman. Yaman tu masuk susah kan? So daripada dulu dia dah buat peruntukan yang dekat pecat komplek dia tepi tu semua rumah kedai ada yang harta daripada orang Arab dulu. So dia dah buat pembahagian separuh nanti atas satu. Tu kadang-kadang orang nak kena datang balik, yang ngasih ni, yang bawa nak kena datang balik buat urusan tanah mana orang nak ambil. Orang nak bawa pergi sana lah, sana memang susah. Kerabat kat sana susah kan. Itu pasal pembagian harta tu mesti tulus, terang. Dan nak buat betul-betul. Nanti buat, ada, bawa adik tak buat.
Kan? Yang mana kadang-kadang anak dia perempuan kan. Kadang-kadang orang tak tahu lah, kadang pol lah pol sampai satu masa dia itu. Ha? Entah saya tak dengar. Ha? Tiba tu lah betul. Tapi kadang-kadang orang pol lah nanti kan. Ada kalanya kadang-kadang CPF ni nama tak tukar. Kita bukan cakap tak boleh hantar bayi normal, tapi yang hidup ni masih nak pakai kan. Yang mana dah tolong mak bapak angkat dia kan. Kesian kan. Yang punya anak angkat semua. Tapi orang tak buat urusan tu semua. Itu yang mengecewakan orang mereka ni. Pasal dalam hidup mula kita punya harta tu hidup rumah. Aset kan. Ada lain. Mana ada belakang apa? Ada tanah lapang kat belakang. Untuk tanah. Mana ada? Kan? Apa cikgu? Ha? Buka saya tak dengar. Ha? Dia bagi semua sebagai Mek berapa? Saya mek ni. Dia boleh kasih apa satu per tiga? Dia boleh mek boleh dapat satu per tiga. Bagus kan? Baik orang tua lagi. Kan? Siapa yang membeli mek dia dapat? Lebih. Bagus kan? Semoga Allah rahmati Yalah, kadang-kadang kita cakap duit tidak boleh membayar jasa orang. Kan? Bukan membayar jasa orang. Tapi anak-anak dia yang tu mesti tak kena terima lah. Keputusan bapaknya pasal akan ambil harta daripada kalau dia bagi sama harta. Bermakna anak-anak dia punya harta yang diambil. Dia tak boleh sama harta sebenarnya. Kalau dia nak bagi sama harta, anak-anak dia tu sendiri masih agree. Dia masih nak negotiate dengan anak dia. Kalau agree ni memang dua bagi sama harta. Kalau dia tak agree, kena balik semula kepada anak dia. Melainkan dia ada buat wasiat lah. Dia buat wasiat. Mek tak balik Indonesia. Jadi memang Mek duduk Singapore aja. Mek pun dah ada harta. Yalah, agaknya Mek tu memang dah devoted lah kepada family dia semua. Jadi dia ambil Mek tu lah. Kan? Satu ambil Mek lah. Kan? Tapi maksudnya pakcik lah yang buat. Pakcik yang buat tu memang dia kena fikir panjang lah. Dia kena minta persetujuan kepada ahli waris dia. Dia nak kahwin macam ni, orang masih nak kena tahu lah. Memanglah kadang-kadang balasan dia kepada tindakan yang baik susahlah nak dapat orang macam ni. Anak angkat dia pun sama lah yang kasih. Itu maknanya pembahagian dia kena bagi betul-betul lah. Benda saya kalau dia tak bagi macam itu memang meninggal orang tu tak akan dapat tu. Melainkan anak-anak dia memang orang bagus juga lah. Dia lah kena minta permission daripada yang lain. Kita boleh kasih sama rata kalau yang ahli waris bersetuju. Tak boleh, ahli waris boleh let go. Dia kalau setuju, boleh kongsi. Dia kalau tak setuju, tak boleh kongsi. Tapi dia dapat dia dapat harta warisan. Orang kena ikut benda tu lah. Pasal dia berbuat kuasa seorang macam dia baru buat juga lah. Macam dia waktu hidup dia dah nak kasih harta peninggalan ni. Okay? Ataupun kalau jadi masalah waktu hidup kasih juga. Tapi orang berapa lama nak tahu kita hidup berapa lama kan, kita pun nak pakai. Kan kita nak kasih siap-siap. Tapi dia baru buat dia berkuasa serta-merta bila dia meninggal. Dia akan bagi terus. Seolah hadiah waktu hidup lah. Cuma dia tak boleh kasih sekarang, masa dia pun masih hidup. Bila meninggal je, harta terbagi terus. Keluar lah rumah tu. Rumah bangun. Orang tu
tu dengan media duduk orang situ. Masing-masing dah pindah. Oh, pagi. Alhamdulillah. Itu kalau dia betul-betul jaga harta dia, orang dapat merasakan. Kita bukan cakap apa tu kita nak makan harta orang kan, bukan. Memang agama kita suruh berani buat macam itu. Kerana untuk maslahat orang-orang yang kita tinggalkan lah. Memang ada. Bukan kita cakap makan duit tak ada. Nak tunggu orang mati dulu mana apa kita cari duit ni cari duit senang. Bukan ada lain macam itu. Pasal kalau mati ada tapi fikir siapa yang kau aim tu. Jangan kau aim tu kau pula yang kau yang pergi dulu. Itu bukan urusan kita. Tapi saya ingat satu yang hadis Nabi sebut kepada seorang sahabat dia, yang sahabat dia nak kasih dia taman apa dia, nama bayi muka kan. Dia datang ke Nabi, dia nak kasih. Dia kata kerana apa? Kita nak kena beri infak, keluarkan sedekah tu bagi benda yang sangat-sangat kita sayang. Kan? Dan kita sayang, kita kasihkan. So aku sayang kebun tu pasal apa? Nabi selalu datang kebun tu makan daripada hasil kebun tersebut. So aku sayang betul tak? So aku kasih pada Allah dan Rasul. Nabi bilang jangan. Tinggalkan untuk anak. Sebab dia fikir panjang. Tak semua orang yang datang nak infak tu Nabi terima. Tapi Nabi bilang, kau tinggalkan anak cucu kau dalam keadaan senang, lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan orang susah. Nanti kalau kebun ni dijual, orang tak ada harta kan. So jangan pula nanti orang pula jadi makin miskin pula. Nanti orang bapak pun dulu kaya tu jadi miskin. Bapak aku sedekahkan semua kepada Allah dan Rasulnya, kepada Islam, maka aku ada miskin. Dah jadi orang Islam pula kena bantu dia. Kan jadi tak betul. Jadi kalau kau kaya, kau dapat bantu orang Islam, tu lagi kita suka. Kan? Bukan semua harta dia ni kadang-kadang dengan orang kaya nanti semua orang datang. Tak segala pun dia datang kan? Tak boleh macam tu. Tak boleh. Melainkan dia keluar zakat, dia bantu orang miskin daripada harta dia. Jangan kita nak jadikan dia pemudara pula. Semua orang tak zakat minta. Okay? Kalau meniaga semua nak diskaun. Tapi sana diskaun 1-2 kali tak apa. Satu biasa nak diskaun. Macam mana orang nak untung macam diskaun dia? Delivery charge nak potong apa semua orang meniaga kat rumah. Dia kalau begitu kita nak kena sokong orang lain dari segi perniagaan kan. $1-2 tu kau kasih diskaun tak apalah. Ni semua pula nak diskaun. Kalau begitu apa biaya ni orang biasa kan. So harga tu sangat-sangat penting untuk ditazir menggunakan dengan baik. Orang-orang Singapura galakkan beli aset lagi. Ada kelebihan banyak beli lah aset. Belilah apa tu? Apa ni? Tanah ke apa kan? Dia diwakafkan sama. Tak tahu tak? Kalau itu boleh dilakukan bagus untuk masa depan akan datang. Anak cucu akan datang. Jadi dia perlukan harta itu macam baik. Jangan habiskan juga. Mesti nak kena apa tu? Boleh. Itu bagus dari segi perniagaan. Kalau kita ada banyak aset, kita buat itu dengan anak. So menambah harga perbendaharaan dan orang Islam. Kerana dia kalau begitu boleh bantu orang Islam dengan banyak lagi. Jangan cakap balik tak bawa harta. Apa? Masuk dalam pun nak tanam pakai duit. Ada tanam tak pakai duit? Ada? Jalan sendiri. Pen tu tak payah pakai. Bila aku mati tu tolonglah jalan keluar pakai pen kau. Boleh tak? Mana ada lihat kan? Mati masuk dalam pun pakai duit. So jangan cakap macam itu. Dunia nak, akhirat pun akhirat pun nak. Janganlah asyik main tak tahu, tak buat, tak itu, tak ini. Tak maulah gitu. Jadilah penyaga-penyaga yang membakar rumah kan? Orang-orang yang pandai mentadbir keuangan sampai kan berlimpah ruah kekayaan negara Islam tu. Jangan cakap nanti akhir zaman semua jadi tak ada lagi, semua hilang semua. Itu jangan fikir. Nabi suruh kita amal beribadah, berbakti untuk bekal akhirat. Hari kiamat kita jumpa ke tidak yang memperaya tadi semua dia punya dia punya alamat-alamat tadi, jangan difikirkan.
Ini sebagai panduan kalau dari depan mata kita, itulah perkara yang sebut. Okay. Kemudian dekat sini sebutkan lagi An Mirdas Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yazhabu salihun al-awwal fal awwal wa yabqa musalatun fa musalatin sya'ir aw tamra la yubalihim Allahu ta'ala rawahu Bukhari. Dari Mirdas Al-Aslami radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, orang-orang yang soleh itu pasti yakni habis kerana meninggal dunia seangkatan demi seangkatan dan akhirnya tertinggallah sisa-sisa yang buruk dari umat manusia itu bagaikan ampas buah syair ataupun seperti sisa-sisa kurma yakni tinggal yang jelek-jelek, mana yang tak bagus setelah dipilih-pilih waktu memakannya. Kan kita kalau pilih benda kan yang tak bagus juga kita pilih. Pilih apa bersama? Pilih bawang ke, bawang putih ke, apa ke. Kadang-kadang vegetarian dulu kan orang makan buah ini, batu kucing. Semua orang tak rasa sampai di mana. Sampai saya pilih-pilih. Apa semua kulit ini? Ini apa rasa tu makan sekali. Rasa-rasa makan suka orang jalan. Apa nak jadi ni? Macam itulah. Pasti. Okay? Yang tinggal yang jelek-jelek. Yang tak bagus je kita tinggalkan kan. Dia pilih-pilih waktu memakan. Bila kita pilih waktu memakan. Allah tidak menghargai sedikit pun nilai mereka. Maknanya yang tinggal pilih-pilih yang tak bagus pun yang tinggal. Yang bagus-bagus meninggal dunia. Allah selamatkan itu. Kan kadang-kadang orang ulama meninggal tu orang kenapa sedih. Satu-satu lagu. Ini lagi kan. Yang baik-baik begitu. Inilah. Orang ambil daripada aku bercakapan tu kepada hadis ni. Kan? Orang-orang soleh tu bagi habis. Yang ni habis. Kadang meninggal dunia. Seangkatan demi seangkatan. Satu level bagi. Apa yang tinggal? Singapura yang tinggal veteran siapa? Boleh 3 dengan jari. Yang tinggal veteran sekarang. Saya belum masuk lagi veteran sekarang. Walaupun orang kata dah maafkan sepakat tak tahu. Saya belum lagi. Tapi tinggal bagus je. Untuk Masli, Ustaz Salim Nasman, Ustaz Amal Gaim, Ustaz Salim Kirawi, bolehlah kita masukkan. Kirawi lagi, Ustaz Sainsa, Semain, apa lagi? Ustaz Hafsa. Ustaz adalah satu lagi, satu Ustaz lama. Tapi dia tak berapa ke depan, dia orang belakang backstage lah. Tapi banyak juga. Ustaz apa nama dia tu? Orang-orang lama tak berapa banyak kan? Ustaz Kamalia, Ustaz siapa lagi? Al-Arti banyak juga. Orang lama. Orang banyak juga. Memang Ustaz dia macam itu je lah. Kita dengan nama-nama saya itu. Kan orang-orang lama. So boleh dikira dengan jari, maknanya dah ada sedikit. Banyak yang sudah meninggal. Pasal apa mereka kena depankan share-share kita ni apa, maknanya orang-orang lama kita sebagai penasihat. So nak tengok kan semua tempat dia menjadi penasihat. Kita tinggal sikit kan? Kan? Itu orang dekat Pesir. Kita orang dekat Pesir. Jadi kita boleh nampak lah mereka banyak dah meninggal. Kan? Kita barulah baru tahu ada orang macam ni. Kadang-kadang kita orang muda ni, kadang-kadang kita bila cakap apa agresif kan. Buat tu buat ni. Masuk satu ustaz kita lama, sabar. Jangan macam itu. Bagus. Kan saya pasal berpeluang duduk dengan orang selatan. Nanti kalau yang agresif ni, ustaz kita nak pergi kan. Ustaz sabar. Fikir macam ni, dia punya perspektif lain. Pasal apa dia daripada zaman dulu dia. Dia zaman susah dulu. Nak bangunkan Islam ni, nak bangunkan agama, bangunkan negara kita ni. Merdeka Generation. Merdeka Generation kan. Dia antara dua zaman dulu dengan zaman sekarang ni, dia ada kan. Dia sabar. Ada juga dalam macam itu dia punya pemikiran, dia bawa kita kepada pemikiran yang tenang. Jangan mengapa, jangan nampakkan Islam macam semuanya boleh nak langgar. Jangan, nak fikir dulu, kita nak
kesannya, itu yang dia cakap begitu. Pasal apa? Dia tahu kesan-kesan dia. Kalau kita terlalu ikutkan kita punya plan, kan? Tanpa kita fikirkan kesan dia. Dia bila orang ada tu kadang-kadang orang bagus perbincangan jadi ke arah yang mudah-mudahan yang ke arah pertengahan, jangan berlebihan, jangan terlalu simpel-simpel sama, ringan-ringan sama, jangan terlalu berat-berat sama. Kita adalah umat pertengahan, fikir baik buruknya. Bagus juga macam itu, orang-orang ni. Tapi siap lah, kadang-kadang apa kau plan tu tak apa juga. Masa dia rasa terlalu gini gitu lah. Kita nak kena pandai bagaimana untuk ketengahkan, jangan terlalu mengambil mudah ataupun mengelak-gelak. Okay? Saya rasa kita berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.